Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jadi terima kasih pertama sekali kepada pengerusi Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli, Dr. Rozaimi Ramli pula. Rozaimi Razali, silap. Selalu sebut nama Rozaimi Ramli. Jadi terima kasih kepada pengerusi. Pihak penganjur, terima kasih juga sebab sudi menjemput saya hari ini untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang mengikuti seri ataupun sesi forum hari ini, sama ada melalui Zoom ataupun media sosial yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis kita ini tergolong dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada soalan yang ditanya kepada Dr. Rozaimi tadi tentang bagaimana mazhab itu bermula dan juga sejarah sedikit sebanyak tentang perkembangan mazhab. Jadi untuk menjawab soalan ini, asasnya sebagaimana kita sedia maklum, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran setelah masyarakat jahiliyah mereka hidup beratus tahun dalam keadaan jahiliyah. Arab jahiliyah, mereka telah meninggalkan agama Nabi Ibrahim untuk tempoh masa yang lama. Bermula daripada kali pertama Amr bin Luhai yang membawa masuk berhala di tanah Arab dan sehingga akhirnya berkembang menjadi tempat penuh dengan segala macam kerosakan. Budaya yang rosak, cara hidup yang rosak, hubungan sesama manusia yang rosak, dan mereka hidup di zaman yang dipanggil jahiliyah. Di zaman itu mereka hidup dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menurunkan Al-Quran. Dan sebagaimana kita semua sedia maklum juga, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan wahyu begitu sahaja turun di tengah-tengah manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu berserta dengan para rasul. Itu sunnatullah Subhanahu Wa Taala dalam setiap umat. Tak adalah umat yang dia tiba-tiba jumpa kitab dan kitab itu menjadi pegangan mereka. Dia bukan begitu. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, wahyu itu diturunkan kepada Rasul dan Rasul lah yang mengajarkan wahyu. Perkara sama berlaku kepada Arab Jahiliyah. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mengajarkan wahyu yang terakhir, iaitu Al-Quran. Nabi diutuskan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kepada orang dalam memahami agama. Bermula daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, kemudian lama sedikit wahyu berhenti, kemudian wadduha wal laili idza saja, dan seterusnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut peristiwa-peristiwa. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, baginda menjadi sumber hukum kepada semua orang. Jadi siapa yang nak faham agama, mereka kena datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Sumber hukum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Nabi sampaikan kepada mereka Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka sunnah. Sunnah ni artinya tak ada dalam Al-Quran, tetapi ia tetap wahyu. Ia tetap wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengajarkan agama ikut sesuka hati kepala baginda, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama berdasarkan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya Nabi tidaklah bercakap dengan hawa nafsunya. Yang disampaikan oleh baginda adalah wahyu yang diberikan kepadanya, wahyu yang disampaikan kepada baginda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber utama mengajar agama. Semua orang yang ingin belajar agama, mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempelajari agama daripada Rasulullah. Apa sahaja soalan yang mereka ada, mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda masih hidup. Dan dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutuskan beberapa orang sahabat untuk pergi mengajarkan agama di kawasan lain. Terutamanya apabila sampai di Madinah, negara Islam telah terbina, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar orang untuk ekspedisi peperangan. Mereka pergi menuju ke arah Syam, mereka pergi menuju ke arah Yaman,
Mereka pergi ke banyak kawasan di semenanjung Arab untuk mengajarkan agama. Dan orang-orang yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah menjalankan fungsi ajarkan Al-Quran dan ajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ini menandakan bahawa sumber hukum telah pun terputus. Tak ada lagi sumber direct ataupun langsung di antara kita ataupun di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang kita semua selalu hafal dan kita selalu baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ketika haji yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, aku cukupkan nikmat kepada kamu dan juga aku redha Islam sebagai agama kamu. Kemudian balik ke Madinah, selang beberapa bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada satu cabaran kepada umat pada ketika itu. Kerana hukum hakam yang baru bertambah. Dan juga hukum hakam yang lama kadang-kadang bukan semua orang tahu. Sumber hukum dah tak ada. Artinya sumber hukum yang qat'i, yang mesti kena pegang, tak boleh bantah, telah tidak wujud lagi. Kerana Al-Quran itu sahaja, tak tambah dah, tak kurang dah, takat tu je. Tak ada siapa boleh claim yang dia ada ayat baru dalam Al-Quran. Dia sesat dan dia kafir. Al-Quran setakat tu. Sunnah Nabi SAW pun dah tak ada dah sunnah yang baru. Perkataan Nabi hanyalah apa yang telah diucapkan sebelum Nabi SAW wafat dan dihafal oleh orang ramai. Di sini para sahabat telah mula ada beberapa perbezaan pandangan di kalangan mereka. Sebab apa? Sebab dalam beragama semua orang nak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja tindakan kita, kita nak mencari tindakan yang Allah redha dengan kita. Bagaimana cara nak tahu Allah redha dengan kita? Melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apabila Nabi telah wafat, Al-Quran telah tidak turun lagi. Manusia berbeza pandangan. Mereka immediately, perkara pertama yang berlaku setelah Nabi SAW wafat adalah perbezaan pendapat. Perkara pertama. Sebab sumber dah tak ada lagi. Apa perbezaan pertama para sahabat? Pertama sekali mereka berbeza pandangan tentang di mana nak tanam Nabi SAW. Mereka telah mula berbeza pandangan. Sehinggalah akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bagi tahu kepada mereka, sesungguhnya para nabi apabila mereka meninggal dunia, di situlah mereka ditanam. Kat mana mereka wafat, kat situlah mereka tanam. Maka para sahabat pun bersetuju, kita tanam Nabi SAW di dalam rumah baginda. Kemudian mereka berbeza pandangan lagi. Beza pandangan siapa nak jadi khalifah setelah kewafatan Nabi SAW. Orang berbeza pandangan. Orang Ansar kata, kamilah yang layak menjadi pemerintah. Orang Muhajirin pula kata, mereka lah yang layak jadi pemerintah. Akhirnya, mereka bersetuju untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka pun bersetuju. Dalam kisah yang kita dah cerita banyak dalam bila kita bacakan kitab sirah. So, berbeza pandangan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di penghujung zaman para sahabat ataupun di masa Khalifah Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum, para sahabat ramai di kalangan mereka yang telah berpindah randah. Zaman Abu Bakar dan zaman Umar tak banyak sangat kecuali orang yang pergi perang. Umar radhiyallahu anhu dia hantar sahabat pergi perang, tapi nak pergi travel tak boleh. Oh, susah hidup zaman Umar. Zaman kita boleh travel sesuka hati. Zaman Umar tengok nak travel hang siapa. Kalau hang orang biasa-biasa aja, tak ada kepentingan, ada apa macam tak ada ke, hang punya suka, hang boleh pi mana hang nak pi. Tapi hang kalau orang ada kepentingan, para sahabat Nabi SAW yang hafal hadis, Umar tak bagi dia travel senang-senang. Nak pi mana? Perang, boleh. Nak pi mana? Berdakwah, boleh. Habis dakwah balik. Nak pi pindah, tak boleh. Untuk kawal kedudukan para sahabat. Kemudian di zaman Uthman dan juga di zaman Ali radhiyallahu anhuma, mereka banyak yang telah berpindah. Ramai di kalangan mereka yang mula pindah, mereka pergi ke kota-kota baru. Ada di kalangan mereka yang tinggal di Mekah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Zaman sebelum tu lagi lah mereka tinggal di Mekah. Ada yang tinggal di Kufah, Ahli Bait, banyak tinggal di Iraq pada ketika itu. Ada yang tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Syam dan sebagainya. Mereka telah berbeza tempat, pergi merata-rata. Dan bila pergi merata-rata, fatwa yang disampaikan adalah fatwa guru-guru mereka.
orang Mekah apabila mereka ada masalah, mereka akan bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebab dia duduk di Mekah. Dan dia sahabat yang paling utama di Mekah. Jadi bila berbeza pandangan, orang akan pergi jumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga orang Madinah ada masalah, di Madinah senanglah. Ramai sahabat yang duduk di Madinah. Antara yang paling top di Madinah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada masalah, tanya dia. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat lain yang merupakan ahli ilmu. Mereka pergi ke merata tempat dan mereka menjadi rujukan. Dan di sini di penghujung zaman sahabat ataupun di awal zaman tabi'in, perbezaan pandangan semakin besar di kalangan mereka. Setelah para sahabat meninggal dunia, masuk zaman tabi'in, cabaran baru pula. Tak ada siapa yang pernah tengok Nabi SAW yang hidup. Jadi yang tinggal di zaman tabi'in berterusan sehingga ke zaman kita hanyalah ucapan-ucapan yang disampaikan. Dah tak ada lagi reaksi muka Nabi SAW. Tak ada siapa hafal dah. Sebab lepas zaman sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in tak tengok dah muka sahabat, depa tak tahu. Depa tak tengok muka Nabi. Apabila Nabi SAW sampaikan hadis, apa reaksi Nabi, depa tak tengok dah. Suasana orang hidup di zaman Nabi SAW pun mereka tak lihat dah. Jadi di sini pergi ke zaman tabi'in, maka perbezaan itu semakin banyak perkara mereka berbeza pendapat. Dan ketika zaman itu berkembanglah satu sumber yang baru, iaitu fatwa sahabat. Fatwa sahabat menjadi sumber yang kuat. Ada Al-Quran, mereka ambil. Ada sunnah, mereka ambil. Mereka keluarkan hukum daripada Al-Quran dan sunnah. Dia ada proses. Proses dia nanti kalau tuan-tuan yang mengikuti kuliah-kuliah fiqh, dia ada proses. Ada yang namanya qiyas, ada yang namanya istihsan, ada yang namanya istishab, ada yang berbagai proses yang dilalui untuk keluarkan hukum Al-Quran sunnah. Dan mereka keluarkan daripada Al-Quran dan sunnah. Dan fatwa para sahabat juga diterima pakai oleh mereka untuk menyampaikan ilmu. Fatwa sahabat. Kalau tak ada hadis, tak boleh nak qiyas. Ataupun sebelum nak qiyas, sebelum nak bandingkan situasi dalam hukum tu dengan apa yang disebut dalam nas, sebelum tu lagi, sebahagian mereka akan merujuk kepada fatwa para sahabat. Apa sahabat kata? So, itu berlaku pada zaman tabi'in. Fatwa sahabat mula dipegang dan diamalkan oleh ramai orang. Dan di sini, perbezaan semakin besar sehinggalah seterusnya datang ke zaman imam 4 mazhab, yang mana tabi'ut tabi'in, satu ataupun dua zaman selepas tabi'in, maka datanglah imam-imam besar yang mereka ini menjadi anchor yang mengajarkan hukum hakam fiqh. Maka di Iraq pada ketika itu ada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia adalah orang yang di antara orang yang paling hebat, yang mana kemampuan dia adalah untuk melihat dalil-dalil syarak, buat keluar hukum hakam daripada situ. Dia ada madrasah dia, kehebatan dia. Pergi pula ke Madinah. Sedikit zaman selepas itu, di Madinah ada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas mengajarkan hadis di Madinah. Dia ada madrasah dia sendiri. Dia ada cara fikir dia sendiri. Cara untuk melihat Al-Quran, melihat sunnah dan mengeluarkan hukum. Kemudian datang pula Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang pengembara yang dia pergi merata-rata tempat untuk menuntut ilmu agama dan untuk mengajarkan. Datang Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mereka ini datang zaman yang hampir samalah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia ketika 240 lebih kurang, masih lagi awal. Bermula daripada tahun 70 sehingga 240, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i lahir pada 150, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka hidup di zaman itu. Mereka ini adalah siapa? Guru-guru besar yang mengajarkan hukum hakam fiqh pada ketika itu. Pakar-pakar fiqh. Baik. Apakah mereka sahaja? Tidak. Di zaman itu, ramai orang yang hebat yang mengajarkan agama. Ramai orang yang ada kemampuan yang sangat bagus mengajarkan agama. Al-Layth, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Daud Al-Zahiri dan sebagainya. Ramai orang-orang hebat yang mengajar agama. Cuma di antara ramai-ramai yang mengajar agama ni, di zaman tu kira zaman fuqaha. Apa maksud mujtahid? Mereka ni mujtahid. Maksudnya apa? Mereka ni, ramai di antara mereka ada kemampuan untuk tengok Al-Quran,
tengok sunnah Nabi SAW dan keluarkan hukum. Dan setelah zaman berlalu, setelah zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, manusia tak ramai lagi yang hebat macam mereka yang sebelumnya. Satu faktor. Dan yang kedua, tak ada keperluan untuk mencipta kaedah-kaedah baru. Sebab semua kaedah dah ada dahulu dah. Kaedah ni kalau kita boleh cerita nanti dia hebat. Nanti kita kalau ada masa kita boleh cerita. Bijak. Dia pun melihat sudut pandang yang baik untuk keluarkan hukum daripada dalil. Dan di atas dua sebab ni, tak ramai dah orang yang betul-betul hebat dan juga tak ada keperluan untuk buat kaedah baru. Cukuplah untuk ikut kaedah-kaedah yang dilukis oleh orang-orang besar di zaman awal. Jadi, ulama yang datang kemudian, banyak di kalangan mereka sekadar mengikuti salah satu di antara mazhab-mazhab ini. Ada orang di kalangan ulama yang mengikut cara fikir ataupun metod Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam mengeluarkan hukum. Ada orang mengikut cara Imam Malik dalam mengeluarkan hukum. Demikian juga dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Maka sampailah sehingga ke hari ini, kita kenallah 4 mazhab itu sebagai mazhab yang diiktiraf ataupun yang masyhur dalam dunia Islam pada ketika ini. Asalnya mereka adalah guru agama yang paling hebat di zaman tu. Mereka ajak agama. Tapi bukan macam kita. Kita ajak agama, kan beza apa mereka dengan kita? Beza imam-imam tu, dia hanya ada Al-Quran, dia hanya ada sunnah Nabi SAW. Dia kena keluarkan hukum daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Susah kerja mereka. Nak tahu dalam kes ni, apa yang keputusan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kes tertentu. Dia pernah ambil nak tahu. Dalil dah tak ada dah. Dalil baru dah tak ada. Nabi dah meninggal, dah wafat. Al-Quran dah tak turun. Jadi dia kena gali Al-Quran, gali sunnah, tengok ayat yang kena mengena dengan kes ni. Nampak macam kena mengena. Kena cari pula kaitannya. Kaitan antara ayat dan juga kes, lalu mereka keluarkan hukum. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya haram. Ini halal. Ini haram. Ini makruh dan sebagainya. Itu kerja mereka. Susah. Keluarkan hukum daripada dalil. Sebab itulah kalau saya boleh panjangkan sedikit, di zaman awal dahulu, bila nama kata hukum fiqh, dia merujuk kepada ahkam mustambatah minal adillah syar'iyyah. Hukum hakam yang para ulama terpaksa keluarkan daripada dalil. Bukan clearly mention dalam dalil. Kalau benda-benda yang jelas dalam dalil ni, bukan perbahasan dia. Itu senang. Kalau betul-betul ada ayat Al-Quran ataupun ada hadis yang mutawatir, itu senang. Tapi kehebatan para imam ni adalah untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil syarak yang limited. Dalil sikit, tak boleh tambah yang baru. Hukum bertambah. Jadi itu kehebatan para imam ini. Dan kemudian kita pada hari ini membaca buku-buku mereka, membaca tulisan mereka dan fatwa-fatwa mereka. Jadi itulah secara ringkas berkaitan dengan sejarah bagaimana mazhab-mazhab ini boleh terwujud. Saya tak cerita lagi lah kenapa mereka berbeza pandangan. Cuma secara ringkas, itulah sebab bagaimana kita nampak mazhab-mazhab yang ada pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, clear, jelas sekali pencerahan daripada Ustaz Saman Ali. Sebelum kita continue, kepada para hadirin sekalian, sama ada di Zoom ataupun di YouTube ataupun di mana-mana social media, jika ada sebarang pertanyaan boleh hantar. Kalau di Zoom boleh hantar ke chat box dalam Zoom. Kalau dalam social media lain pun, kalau I think dalam YouTube boleh hantar dalam YouTube as well. Okay. So Ustaz, tadi Ustaz ada sentuh serba sedikit berkenaan sumber-sumber hukum dalam setiap mazhab ni tadi. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sumber-sumber hukum dalam setiap mazhab-mazhab fiqh ni, apakah persamaan antara mereka dan apakah perbezaan antara mazhab-mazhab ini? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Rozaimi di atas soalan yang kedua. Soalan kedua ni tentang
kalau kita masuk dan melihat tentang mazhab-mazhab yang ada, terutamanya mazhab-mazhab utama, apakah sumber hukum yang mereka sepakati dan apakah sumber hukum yang mereka berbeza pandangan tentangnya. Secara ringkas, kalau kita boleh ringkaskan, berbalik kepada isu pertama yang kita bincang tadi, daripada sejarah dan perkembangan, di situ kita dah tahu dah, sumber hukum yang sepakat semua orang menerimanya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sabit. Maksudnya yang memang mereka yakin sunnah itu diucapkan oleh Nabi SAW. Tak ada beza pandangan. Kalau semua mazhab sama. Kalau mereka yakin ini betul diucapkan oleh Nabi SAW tanpa sebarang keraguan dan itu yang diamalkan oleh Nabi SAW, mereka pegang. Dan juga mereka juga pegang dengan ayat Al-Quran. Cuma masalahnya berpegang dengan ayat Al-Quran ni, Al-Quran tidak detail dalam banyak perkara. Dalil-dalil Al-Quran banyaknya bersifat umum dan juga dia perlu diterangkan oleh sunnah Nabi SAW untuk memahami maksud Al-Quran. Sebab kalau pegang Al-Quran semata-mata, ramai orang yang sesat. Ramai orang membawa Al-Quran kepada tafsiran-tafsiran yang merepek, yang tak tentu hala. Jadi nak mengikat Al-Quran, qayyidul Quran adalah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi ini benda yang mereka semua sepakat. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Selain daripada itu, bagaimana nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran? Di sini mereka berbeza pandangan. Nak buat keluar hukum daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW, mereka berbeza pandangan. Dia start berbeza pandangan dah. Apa nak buat? Kalau hukum tak disebut dalam Al-Quran, kalau hukum tak disebut di dalam sunnah Nabi SAW, macam mana nak buat? Ini cabaran dia. Kalau dah disebut, senang. Al-Quran kata jauhilah al-arak dan juga judi, senang. Mereka pun jauhi arak dan judi. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mereka tahu dah, zina tu haram, senang. Tapi yang tidak disebut dalam Al-Quran, ataupun dalam hadis, hadis tu mereka berbeza pandangan, sahih ke tidak? Ini menjadi isu. Nak buat keluar hukum macam mana? Baik, saya nak guna bahasa mudah, nak bagi kita faham. Perkara pertama sekali, nak melihat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hukum yang baru, isu-isu yang baru, mereka gunakan kaedah melihat sebab hukum disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa sebab Al-Quran dan Sunnah mengharamkan sesuatu? Dan apabila sebab itu berjaya dibawa keluar, tahqiqil manat, sebahagian ulama kata, mereka berjaya mengeluarkan sebab sesuatu hukum, maka sebab ini bila berada di mana-mana sekalipun, dia terpakai hukum yang sama seperti mana hukum dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Saya tak tahu boleh faham ke tidak, tapi itu ringkasnya. Ini mereka cuma sepakat. Senang, semua orang sepakat. Tengok sebab apa Al-Quran mengharamkan sesuatu. Kenapa Al-Quran mengharamkan arak? Kerana arak memabukkan. Arak memabukkan. Zaman tu orang buat arak dengan khamar, dengan anggur, orang buat tuak dan sebagainya. Sebab dia memabukkan. Clear. Ini sangat clear sebab dalam hadis Nabi SAW sebut kullu muskar haram, setiap yang memabukkan tu haram. Jadi bila datang produk-produk baru yang tak sama macam produk dulu, bukan lagi perahan ataupun anggur yang diperap sehingga menjadi arak, bukan lagi. Dia proses lain pula berbeza. Selagi mana dia memabukkan, di sini mereka semua sepakat. Selagi mana dia memabukkan, mereka sepakat bahawa kita akan haramkan juga sebagaimana diharamkan arak tadi. Clear, ini clear. Maka semua mazhab memakai kaedah ni. Mereka lihat dalil-dalil syarak, keluarkan sebab daripada dalil syarak. Kalau sebab ni ada di tempat lain, jadi mereka akan letakkan hukum yang sama seperti hukum yang ada dalam dalil syarak. Ini kaedah yang disepakati semua. Empat-empat mazhab sepakat. Namanya apa? Namanya qiyas. Ya, ini yang ketiga ni. Al-Quran, Sunnah, qiyas. Tetapi timbul pula isu. Mereka berbeza pandangan. Di sini isu. Qiyas mereka pakai.
Tapi mereka berbeza pandangan masa bila nak pakai qiyas. Apa yang perlu diqiyaskan? Apa yang tak perlu diqiyaskan? Ulama dah start berbeza pandangan. Isu ni complicated. Macam saya kata tadilah, nak tanya Nabi SAW tak boleh. Nabi dah wafat. Mereka tahu. Mereka semua memikirkan logik yang sama. Kalau dalam hukum tu ada satu sebab, keluar sebab tu boleh pergi tampal dalam situasi ni, hukumnya sama. Qiyas. Tapi kadang-kadang mereka berbeza pandangan apa sebab sesuatu hukum itu disebutkan. Apa sebab dia? Bagi contoh, saya bagi satu contoh. Berkaitan dengan zakat. Apa benda yang kena zakat? Okey. Kuda tak kena zakat. Kuda tak kena zakat. Zaman Nabi SAW, kuda perang tak kena zakat. Baik, lembu, kambing, unta kena zakat. Lembu, kambing, unta kena zakat. Gandum kena zakat. Jagung kena zakat. Makanan-makanan mereka, roti ni semua kena zakat. Tepung ni semua kena zakat. Baik. Bagaimana dengan orang yang makanan asasi dia, qutul bilad, makanan asasi dia tak sama dengan makanan asasi orang Arab yang Nabi sebut. Nabi sebut tentang gandum, Nabi sebut tentang jagung dan sebagainya, beras, ini semua ada. Kalau pergi ke tempat lain, yang mana makanan asasi dia lain, tak sama. Tepung dia lain. Nabi sebut tentang tamar dan sebagainya. Makanan utama mereka tamar. Di tempat lain makanan lain. Kena zakat ke tidak? Maka di sini akan timbul persoalan di kalangan ulama. Para ulama, mereka melihat sebab hukum tu, kenapa zakat diwajibkan di atas tanaman. Mereka dah berbeza pandangan. Sebahagian ulama memilih pandangan yang sebab kena zakat adalah kerana itu adalah makanan asasi. Nabi hanya sebut beberapa makanan asasi sebab makanan itu yang ada di tempat mereka. Yang tak ada, takkan Nabi nak sebut tentang spaghetti. Takkan Nabi nak kata zakat tentang perkara-perkara yang tak ada di tanah Arab. Maka para ulama sebahagian kata sebabnya adalah qutul bilad, makanan asasi. Makanan asasi kena zakat. Selain daripada makanan asasi, tak kena zakat. Satu pandangan. Pandangan yang kedua pula kata, apa sahaja makanan lah. Tak kira lah asasi ke, tak asasi ke, yang penting benda yang orang makan. Kena zakat. Sebab apabila orang Arab mereka tanam memang mereka makan, selalu makan untuk mereka kenyang. Memang itu makanan mereka. Pergi ke tempat lain, ada orang tanam beberapa tumbuh-tumbuhan yang bukan makanan asasi dia. Kadang-kadang je dia makan tumbuhan bermusim dan sebagainya. Tempat kita banyak tumbuhan bermusim, durian, rambutan, pelam dan sebagainya. Maka sebahagian ulama kata, nama kata tumbuhan kena juga. Selagi mana kita makan, kita kena. Mazhab lain pula kata, mazhab Abu Hanifah pula, mereka memanjangkan isu ini, tanam apa pun kena. Ada perkara yang kita tanam, tapi kita tak makan. Kan kelapa sawit, kita tak makan. Adalah orang minum sikit minyak kelapa sawit, tapi tak ada orang minum betul-betul macam minum anggur. Tak ada. Kelapa sawit. Getah. Getah confirm lah. Siapa pun tak makan getah. Tapi orang yang tanam getah ni, biasa, saya tak tahu, saya tak duduk Felda. Haji Zwira cerita kadang-kadang dia ada struggle dia juga kan. Tanam kelapa sawit dia ada struggle. Tapi bila musim tak struggle, kadang-kadang memang sedap pendapatan. Kadang-kadang pendapatan mereka lagi tinggi daripada orang tanam padi. Kena ke tak? Maka sebahagian mazhab balik kepada yang asal tadi, tak, ini bukan makanan asasi, tak kena. Sebahagian mazhab lagi, mereka telah memanjangkan hukum kena. Selagi mana dia bertanaman dan dia menguntungkan. Sama aja. Kalau siram sendiri 5%, kalau siram dengan air hujan ataupun sungai yang siramkan dia 10% daripada hasil ketika hasil diangkat. Kemudian berterusan lagi, mai zaman lah ni, lagilah orang berbeza pandangan dalam isu ni. Orang berbeza pandangan. Kalau dia tak tanam apa pun tak tanam. Macam mana pula? Kena zakat ke tak? Zaman Nabi SAW, yang kena zakat adalah pengembala. Pengembala kambing, pengembala unta, mereka kena. Dan juga orang yang bercucuk tanam. Tanam tamar, tanam gandum, mereka kena. Tak ada orang kerja ofis zaman tu. Kemudianlah datang orang kerja ofis ni. Kemudian
zaman Abu Bakar dan juga Omar dah adalah kerja-kerja jadi tentera dan dapat hasil dan sebagainya. Jadi tentera dapat hasil, ada bahagian zakat. Zaman kemudian, kita yang kerja macam biasa, kena zakat ke tak kena pendapatan kita? Di sini para ulama berbeza pandangan. Masih lagi qiyas. Ada ulama, mereka memanjangkan qiyas tu. Memanjangkan qiyas tu, gaji yang kita dapat diqiyaskan dengan orang yang bercucuk tanam. Bila mereka bercucuk tanam, dapat hasil, mereka pun 5% ataupun 10% tu diberikan sebagai zakat. Jadi, untuk adil bagi kepada semua. Sebahagian mazhab pula kata, tak kena. Dalil hanya sebut tentang orang yang mengembala binatang dan tanam makanan asasi. Yang lain tak kena. Jadi, saya nak tunjukkan, ini baru sumber yang ketiga ni. Al-Quran sepakat, Sunnah sepakat, qiyas pun mereka bersepakat. Dalam pada mereka bersepakat tentang qiyas, mereka telah berbeza pandangan. Masa bila nak pakai qiyas? Masa bila tak dipakai qiyas tu? Walaupun mereka sepakat, qiyas dipakai. 3. Dan sebelum qiyas, yang dipakai oleh semua ulama juga adalah al-ijma'. Apa yang disepakati oleh semua ulama. Kalau semua orang, semua mazhab, ataupun semua para sahabat bersetuju satu hukum, tak ada siapa bantah. Jadi hukum itu diterima pakai oleh mereka. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Al-Quran sajalah yang tak ada masalah ni. Sunnah, mereka pergi kepada isu lain pula. Yang mana sahih, yang mana tak sahih. Sejauh mana hadis sahih tu sampai kepada mereka, diyakini sahih, tak ada isu. Ijma' pun ada isu juga. Sejauh mana yang hang kata ijma' tu betul-betul ijma', bukan sekadar pandangan majoriti. Pergi kepada qiyas, lagilah isunya bertambah-tambah. Isunya bertambah tinggi. Baik. Setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, ini diterima oleh keempat-empat mazhab. Kadang-kadang, kadang-kadang menggunakan qiyas akan menjadikan hukum tu nampak macam tak kena. Kadang-kadang ada kes, qiyas ni ikut kaedah, dia kaedah yang paling selamat, macam matematik. Tengok dalil, sebab apa dalil itu disebutkan, abstrak keluar sebab tu. Cari situasi-situasi baru yang ada sebab yang sama, tampalkan hukum yang sama. Kaedah dia sangat straightforward. Itu qiyas. Jelas. Easy. Tak ada masalah. Sangat mudah kaedah qiyas ni. Kadang-kadang pakai qiyas akan menjadikan agama tu nampak macam bermasalah. Beberapa hukum. Qiyas tak boleh selesaikan masalah. Dalam beberapa kes. Maka di sini para ulama mereka berbeza pandangan. Apa jalan keluar daripada qiyas? Nak keluar macam mana? Kalau qiyas tu nampak tak cantik, nak buat apa? Mereka berbeza pandangan. Kadang-kadang bukan setakat qiyas, ada hadis kan, saya bagi contohlah setiap mazhab. Antara dalam mazhab Maliki mereka menggunakan kaedah masalihul mursalah, masalihul mursalah. Contohlah masalihul mursalah ni melihat kepada maslahah. Contoh ya, kalau seorang dia pergi perang kan, pergi perang, balik-balik, tentera semua balik, buat head count. Semua orang yang balik tahu dah, ini bilangan tentera yang balik dalam keadaan hidup. Ini bilangan tentera yang balik dalam keadaan mati, mayat jumpa. Hilang seorang sebagai contoh. Hilang, tak jumpa. Ada orang tak dijumpai, nak buat apa? Tak payah buat apa, senang. Tak jumpa dia kan? Tak apalah, tak jumpa dia bukan ada masalah kat dia. Ada banyaklah kemungkinan, sama ada dia terbunuh, ataupun dia tertimbus, ataupun dia dicolek, ataupun dia memang lari. Banyaklah kemungkinan kan, kalau orang tu tak dijumpai, hilang. Masalah bukan dekat dia. Kalau dia mati, insya-Allah dia masuk syurga. Kalau dia hidup, dia enjoy, hiduplah di tempat lain. Tapi masalah yang paling utama adalah apa nak jadi kat bini dia. Status bini dia macam mana? Apakah bini dia dianggap sama seperti orang-orang yang kematian suami? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Tahan diri.
Ataupun nak bagi mereka ni sama macam orang ditalak? Tak juga, mereka tak diceraikan. Ataupun nak tunggu. Baik, kalau tunggu, nak tunggu sampai bila? Ini kaedah tak boleh selesaikan masalah. Qiyas tak boleh selesaikan masalah. Sebab mengikut kaedah umum daripada dalil, selagi suami dia tak mati, selagi suami dia tak ceraikan dia, maka dia isteri. Jelas. Hubungan tu tak terputus. Straightforward. Bukan kaedah lah. Ini istishab namanya. Hukum asal. Hukum asal yang status quo. Status quo siapa? Dia tu bini orang. Kecuali laki mati ataupun laki ceraikan dia. Kalau laki mati atau ceraikan dia, okey, dia bukan lagi bini orang. Kalau laki hilang macam mana? Nak letak kategori mana? Ni ada 3 ni. Laki mati, laki ceraikan dia, laki duduk ada dengan dia. 3 kategori. Mati, ceraikan, duduk dengan dia. Sekarang hilang. Hilang tak disebut dalam mana-mana pun. Nak kata mati, tak tahu mati ke hidup. Nak kata ceraikan dia, kita pun tak tahu ceraikan dia ke tak. Lari tu sebab nak ceraikan dia. Nak kata hidup, tak nampak. Kaedah tak bagi jalan. Tak boleh keluar. Maka Al-Imam Malik rahimahullah, dia ada satu metod yang namanya, apa nama metod Imam Malik? Namanya masalihul mursalah. Melihat kepada maslahah. Ini bukan kaedah yang Imam Malik reka sendiri. Ini daripada zaman Umar lagi. Ada fatwa Umar yang mengatakan bahawa kalau dia tak pulang dalam masa 4 tahun tu, dia dianggap telah pun mati. 4 tahun tak balik, anggaplah dia mati, bini dia boleh kahwin dengan orang lain selepas tu. Kalau dia balik pula, lepas 4 tahun dia balik. Yang ni saya tak mau cerita. Kena bagi apa teaser sikit. Nak ikut kelas fiqh. Saya terdekat ni ada. Panjang pula nanti cerita dia. Baik. Itu fatwa Umar. Tapi Imam Malik tak pegang fatwa sahabat. Imam Malik kata atas kaedah masalihul mursalah, kalau dia tak balik dalam masa 4 hari, kita declare dia mati. Kita declare dia tak ada lah. Bini dia boleh kahwin dengan orang lain. Nak bagi jalan keluar kat bini dia. Sebab kaedah tak selesaikan masalah. Itu satu. Pergi kepada mazhab Abu Hanifah. Al-Quran ada. Sunnah ada. Qiyas ada. Tiba-tiba kalau pakai qiyas, kaedah jadi caca marba. Tak menyelesaikan hukum. Nak buat macam mana? Qiyas tak membantu. Apa yang perlu dibuat? Contoh. Kalau satu orang, dia ada tanah. Dia jual tanah. Dia jualkan tanah kepada orang lain. Jual, artinya, apa maksud jual? Dia tak boleh ambil apa-apa lah. Dia kena halau lah pada rumah tu. Kalau saya jual rumah kat siapa-siapa, saya kena keluar lah daripada rumah tu. Kan? Kalau saya ada tanah, saya pergi jual tanah tu ke orang, saya kena keluar daripada tanah tu. Anda jual kan? Jual, settle. Ni duit tak ada. Duit tak ada, tak mau jual, nak pajak je. Dia nak pajak tanah sebagai contoh, dia pun bagi geran tanah dekat orang untuk ambil duit. Dia pergi pajak. Clear kan? Pajak artinya orang tu, dia tak, harta ni masih milik kita. Kita bagi dia untuk pegang, untuk kita dapatkan wang sementara waktu kita pegang. Tapi harta tu milik kita. Masih lagi milik kita. Pajakkan sahaja bagi kepada orang lain. 2. Bagaimana pula dengan wakaf? Wakaf nak letak mana? Ikut wakaf ni asalnya, wakaf adalah milik, macam jual lah kan. Wakaf bukan milik kita lagi. Wakaf dah menjadi milik orang lain. Macam jual. Akad dia macam jual. Direct. Straightforward macam jual. Tapi macam mana orang tu kalau dia nak wakaf semua tanah. Cuma dia nak letak rumah dia dekat situ, dia tak nak pindah. Dia nak pindah, wakaf dia nak bagi kat pejabat agama. Tapi, rumah aku je. Hang ambil geran ni, rumah aku je tinggal kat sini. Boleh tak? Aku nak rumah aku ada dekat sini. Baik. Ikut kaedah qiyas tadi, direct, setelah hang wakafkan tanah, keseluruhan tanah itu pindah milik dah. Bukan hang punya tanah lagi, milik orang lain. Itu qiyas. Wakaf sama macam jual. Cuma jual dapat duit, wakaf dapat pahala. Hang tak boleh duduk kat tanah ni. Ikut pajak pula, hang bolehlah duduk dekat sini. Boleh rumah hang ada dekat sini tak apa. Tapi dia tak berlaku pindah milik. Jadi kalau dia nak wakaf tanah, cuma dia kata rumah aku satu je letak kat sini, yang lain-lain aku bagi. Kalau pakai qiyas, kita kata tak boleh, hang nak wakaf, hang bagi semua sekali. Mana boleh hang potong ambil tanah simpan kat hang rumah atas tu.
Maka dalam mazhab Abu Hanifah ada kaedah yang namanya istihsan. Istihsan ni apa? Istihsan ni di sudut bahasa untuk mencari hukum yang lebih cantik. Hukum yang lebih cantik dan lebih elok. Tapi dalam kaedah syarak ni yang Abu Hanifah guna, bila kita pergi tengok sebab-sebab yang jelas, kalau guna sebab yang jelas, macam tadi kita kata qiyas kan, kaedah yang jelas, dia memberi keputusan yang tak cantik. Dalam sebahagian bab, kita boleh tinggalkan sebab yang jelas, kita pergi kepada sebab yang tak jelas. Kalau kita pakai qiyas, kalau kita qiyaskan sentiasa dia dengan jual beli, wakaf ni nampak tak cantik di sini. Dia nak wakaf pun tak jadi wakaf. Maka dia tarik balik menggunakan kaedah lain, iaitu kaedah di sini bolehlah dikiaskan dengan kias yang tak sekuat kias jual beli. Di sudut hukum jual beli lebih kuat, pergi kias kepada pajak dan sebagainya. Bolehlah hang letak rumah kat sini dalam keadaan masih lagi dia nak melakukan wakafkan harta dia. So itu namanya istihsan. Istihsan ni kadang-kadang banyak dia memberi kelonggaran dalam agama. Dia memberi kelonggaran. Contoh lain kan, saya sebut contoh sebelum ni, isu yang besar yang berlaku berkaitan sembelih daging, sembelih kambing untuk orang yang buat tamattu'. Kan? Orang yang buat haji tamattu' sembelih kambing. Apa yang perlu dibuat? Nabi SAW, apa Nabi pesan kat sahabat yang buat tamattu' dengan qiran? Apa Nabi pesan kat mereka? Sembelih di Mekah. Mereka buat apa? Sembelih di Mekah, agihkan di Mekah. Clear. Mesti sembelih di Mekah, mesti agihkan di Mekah. Tapi kalau, tengoklah zaman kita kan, bukan zaman kita lagi, dah zaman sebelum ni pun sama juga. Kalaulah daging tu mesti diagihkan di Mekah, tak termakan orang Mekah. Kaedah syarak sebut begitu. Nas menyebutkan begitu. Memang mereka sembelih di Mekah dan orang Mekah lah yang makan. Tetamu haji lah yang makan. Kalau kita buat begitu, daging akan terlebih, daging akan terbuang. Maka para ulama di sini menggunakan kaedah istihsan. Istihsan sebab hukum tu nampak bila dilaksanakan begitu, kucar kacir keadaan. Jadi mereka pun memegang dengan pandangan mazhab Maliki dan juga Abu Hanifah dengan kaedah yang diberi nama berbeza-beza untuk membenarkan daging ni boleh diagihkan di luar Mekah. Jadi daging-daging yang kita buat ketika haji tamattu', ketika haji qiran, dibahagikan di luar kota Mekah. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang namanya istihsan, digunakan oleh mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga dalam mazhab Hambali pula. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad, disebabkan Imam Ahmad ni dia pakar dalam menghafal pandangan-pandangan sahabat, menghafal asar-asar tinggalan para sahabat, Imam Ahmad banyak menggunakan fatwa sahabat dalam mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa sahabat. Apa yang disebutkan oleh para sahabat digunakan oleh Imam Ahmad. Saya nak sebut tentang keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara keistimewaan al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i tak ada jalan keluar. Pada al-Imam Syafi'i, kalaulah nas itu sahih, hadis sahih, dan daripada hadis itu keluarlah hukum hakam, kamu tak boleh lari kepada hukum lain dah. Maslahah tak boleh jadi sumber hukum kalau tak disebut di dalam nas. Istihsan tak boleh jadi sumber hukum kalau tak disebut di dalam nas. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, daging tadi tu mesti disembelih di Mekah. Sembelih di Mekah. Dan juga mesti diagihkan di Mekah. Yang mana kebanyakan orang tak ikutlah sekarang, orang agihkan di luar. Tapi Imam Syafi'i sangat strict. Sambil kita menunggu Ustaz Salman, kepada para hadirin, sila hantarkan mesej-mesej. Kalau anda ada soalan-soalan, boleh hantar terus ke Zoom, chatbox ataupun ke dalam YouTube. InsyaAllah nanti kita akan, admin-admin akan kumpulkan soalan-soalan tersebut dan kita akan tanya Ustaz, insyaAllah. Kita anggarkan, kita expect program ni akan habis dalam pukul, sebelum pukul 6 waktu Qatar, mungkin dalam 5.45,
10.50 PM waktu Qatar ataupun dalam saya rasa dalam pukul 10.50 malam waktu Malaysia, insyaAllah. Okey, silakan Ustaz. Kembali semula. Sorry. Ada masalah teknikal. Baik. Balik kepada isu tadi. Dalam mazhab Ahmad, dia ada fatwa sahabat, banyak digunakan. Dalam mazhab Maliki, masalihul mursalah. Dalam mazhab Abu Hanifah, istihsan. Tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak ada jalan keluar. Mesti gunakan qiyas. Dan kadang-kadang dalam beberapa kes, kalau tidak ada keperluan untuk qiyas, maka Imam Syafi'i rahimahullah memilih untuk tak boleh qiyas. Kalau tak ada keperluan. Zaman Nabi, mereka boleh qiyas. Tapi apabila mereka tak qiyas, itu menunjukkan bahawa tidak ada keperluan untuk qiyas di situ. Jadi sebab itulah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita ditanya kan, mazhab mana yang paling strict dalam mengikut sunnah Nabi SAW, jawapannya mazhab Imam Syafi'i. Contoh, dalam kes berkaitan dengan, sebab itulah kalau kita tengok mazhab Maliki dan juga mazhab Abu Hanifah, dua mazhab ini, dia bersifat dengan fleksibel sebab dia membawa masuk kaedah masalihul mursalah dalam Maliki dan juga istihsan dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi banyak hukum-hukum baru mereka boleh keluarkan di situ. Mereka boleh keluarkan daripada itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kerana qiyas mesti mengikut kaedah yang sangat spesifik. Bayar zakat sebagai contoh. Zakat fitrah. Zakat fitrah disebutkan dalam hadis tamar, gandum dan sebagainya. Disebutkan. Tamar, gandum disebutkan dalam zakat fitrah. Baik. Perlu tak perlu qiyas? Al-Imam Syafi'i rahimahullah qiyas. Bagaimana qiyasnya? Apabila disebutkan tamar, gandum dan sebagainya, maka ini boleh diqiyas dengan makanan asasi di negeri-negeri yang makanan asasi dia lain. Beras kena juga. Beras kena juga. Kalau orang makan jagung kena juga dan sebagainya. Kerana diqiyaskan dengan makanan asasi tadi yang kena zakat fitrah. Itu qiyas Imam Syafi'i. Dia pakai qiyas ke tak? Dia pakai. Imam Abu Hanifah, kaedahnya lebih ke hadapan lagi, dia pergi satu step ke depan. Apabila mazhab Hanafi melihat yang kalau semua orang membayar zakat dengan kaedah qiyas yang sangat strict begini sahaja, makanan asasi, sama ada yang disebut di dalam nas ataupun yang tak disebut di dalam nas sahaja, macam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, mereka kata, kalau itulah kaedahnya, kalau kaedah yang dipegang adalah mesti makanan asasi semata-mata, akhirnya akan berlaku pembaziran. Susah nak uruskan makanan asasi pada hari raya. Jadi mereka pakai kaedah istihsan juga. Istihsan juga, dia ada fatwa sebelum tu daripada sahabat, bolehlah digantikan dengan nilai. Boleh digantikan dengan nilai. Logiknya apa? Logiknya, kalau orang tu dia miskin, tapi dia ada banyak beras, semua orang bagi kat dia beras pada hari raya, dia nak buat apa dengan beras yang banyak? Akhirnya yang akan kaya adalah penjual beras. Orang pergi beli beras, kan? Beli beras dekat tukang jual beras dengan harga RM4, RM7 katakan satu gantang, RM7 beras beli. Pergi bagi kat amil zakat, nah ambil zakat. Okey, RM7 dah beli, bagi kat amil zakat. Amil zakat pula bagi kepada penerima. Nah, ambil beras RM7. Penerima zakat ni pula, zakat fitrah, apa dia buat? Dia ada banyak beras. Dia nak benda lain, dia nak ikan. Dia pergi jual balik kepada kedai yang jual beras tadi. Pergi jual kat kedai beras. Tapi bezanya lah ni dah jadi beras second hand. Tadi pakcik jual ni dia jual first hand RM7.50. Sekarang second hand pulang balik. Aku boleh ambil harga RM6.50 aja. Lebih tak boleh. Tak apalah, RM6.50 pun tak apa sebab dia mau duit. Nampak tak? Logik yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi, logik dia kita boleh nampak lah pada hari ini. Kalau kita straight, mesti makanan asasi. Akhirnya yang kaya penjual gandum, penjual beras, penjual jagung, penjual tamar. Dia jadi orang tengah. Jual RM7.50, beli balik RM6.50. Orang miskin kuranglah dia punya manfaat daripada sistem. Jadi dalam mazhab Hanafi, mereka kata boleh nilai. Jadi boleh pakai nilai sahaja. Tak perlu bagi beras, boleh pakai nilai beras. Mazhab Syafi'i, no, tak boleh. Qiyas mesti diikut dengan jelas. Kena ikut qiyas. Jadi kalau yang disebutkan itu adalah beras, hendaklah dibayar dengan beras sahaja. Ataupun yang disebutkan itu makanan asasi berdasarkan qiyas, itu sahaja. Jadi
Ini kaedah-kaedah yang digunakan oleh mazhab-mazhab lah. Yang digunakan oleh banyak mazhab. Imam Malik ada satu kaedah lagi yang menarik. Imam Malik punya kaedah, dia melihat kepada amalan ulama Madinah. Apa orang Madinah buat? Kalau ada hadis, satu je hadis. Hadis dengan satu jalan sahaja. Tapi hadis ni tak diamalkan di Madinah. Pada pandangan Imam Malik, di sini ada question mark. Kalau orang Madinah tak amal, ada hadis tu satu je, Imam Malik menimbulkan tanda soal. Perlu tak perlu amal dengan hadis ni? Bukan Imam Malik tolak hadis. Tapi logiknya apa? Logiknya macam mana kalau ada hadis daripada Nabi SAW yang memang Nabi sebut, tapi orang Madinah ni baru 100 tahun Nabi wafat. Takkanlah mereka nak tinggalkan hadis Nabi. Mereka tak tinggal. Jadi Imam Malik melihat bahawa orang Madinah kalau mengamalkan sesuatu, itulah sunnah. Kita jangan pakai kaedah tu kata orang Malaysia pula. Jangan kata orang Malaysia buat, itulah sunnah. Tak boleh. Orang Madinah sekarang ni, lani, kalau mereka buat, itu pun tak boleh juga. Orang Madinah zaman Imam Malik, baru 100 tahun Nabi wafat. Imam Malik kata, yang itulah yang dikehendaki oleh sunnah. Kalau ada hadis, bercanggah dengan amalan orang Madinah, nak pegang yang mana? Maka Imam Malik, kalau hadis tu tak kuat, ataupun kalau hadis tu satu jalan sahaja, Imam Malik kata yang betul-betul mewakili sunnah Nabi SAW adalah apa yang diamalkan oleh orang Madinah. Bukan yang datang dengan satu jalan riwayat. Ada hadis daripada Nabi SAW yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Malik juga. Al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa atau yatafarraqa atau kama qala Nabi SAW. Dua orang yang sedang menjual beli tetap dalam keadaan khiyar, boleh pilih nak proceed ataupun nak cancel. Malam yatafarraqa, selagi belum berpisah. Warranty, compulsory warranty period. Selagi tak berpisah, boleh nak pulangkan balik barang. Saya jual kat Dr. Rozaimi telefon, contoh ambil telefon, jual dekat dia. Dia berhak untuk memulangkan telefon tu kepada saya pada bila-bila masa selagi dia tak berpisah dengan saya. Malam yatafarraqa, selagi tak berpisah boleh pulangkan balik. Ada hadis sahih, riwayat Malik dan riwayat Muslim. Tetapi Imam Malik melihat orang Madinah tak amal pun. Orang Madinah anggap bila kontrak tu dah selesai, artinya tak boleh pulang dah. Kalau nak buat warranty, ni perjanjian lain pula, lain ceritalah. Kalau kontrak tu dah clear, tak boleh pulangkan balik. Apa nak buat? Ada hadis yang jelas, selagi belum berpisah boleh pulangkan barang. Tapi di Madinah orang tak amalkan hadis tu langsung. Tidak diamalkan di Madinah. Maka Imam Malik kata yang sunnahnya amalan ahli Madinah ni lah. Mustahil orang Madinah baru 100 tahun Nabi wafat nak buat bid'ah. Kalau mereka bersepakat di atas satu perkara, itulah sunnah. Jadi pada Imam Malik, apabila berlaku jual beli, perbincangan tentang jual beli dan akad dah selesai, tak boleh pulang balik dah. Hadis tu apa? Hadis tu Imam Malik kata ditafsirkan dengan maksud lain. Maksudnya selagi belum berpisah tu artinya selagi belum ubah bincang bab lain. Jadi tuan-tuan kalau nak cerita bab ni panjang lah, kita boleh cerita. Setiap mazhab ada keunikan dia. Dia ikut qiyas selepas Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Tetapi bagaimana bermain-main dengan qiyas supaya agama sentiasa nampak cantik. Bagaimana menunjukkan unsur-unsur dia ada flexibility di dalam agama. Mazhab-mazhab menggunakan kaedah dan cara pandang yang berbeza. Jadi saya berhenti setakat itu dulu untuk soalan yang kedua ni. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Salman. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah Ustaz dah menjelaskan berkenaan history of mazhab, apa itu mazhab, punca kenapa berlaku perbezaan dalam mazhab. Ustaz juga telah menceritakan berkenaan sumber-sumber hukum, macam mana hukum dalam setiap mazhab-mazhab ni. Contoh persamaan, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Perbezaan yang Ustaz ada sebut, ada macam maslahah, istihsan, amalan orang Madinah. Ini ada banyak lagi. Tapi sebab kita kesentukan masa, jadi nak cover semua persoalan-persoalan usul fiqh ni memang tak sempat. Sebab kita anggap kita try nak habiskan program ni dalam 5.30 atau sebelum maghrib waktu Qatar. Sebab maghrib kat sini dalam 5.40
44 rasanya. Baiklah, kita teruskan kepada bahagian Al-Ahkam Al-Khamsah. Jadi 5 hukum. Jadi kalau Ustaz boleh terangkan dengan ringkas 5 hukum ni yang dipakai dalam usul fiqh. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Zaimi di atas soalan yang ketiga ni berkaitan dengan 5 hukum. 2 soalan dah sejam dah kita jawab kan. Plan kita banyak lah tadi. Kita bincang lah nak ambil banyak soalan tapi saya tak rasa kita boleh ambil banyak kot. Takat mana boleh lah kita bincang berkaitan dengan 5 hukum. Hukum taklifi lah, hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, ke atas hamba-hambanya. Kalau kita balik kepada asalnya Nabi SAW tidak menceritakan hukum. Kebanyakan hukum Nabi tak cerita. Nabi tak sebut ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh ataupun ini harus. Kebanyakannya tak disebut dengan spesifik, dengan jelas. Kalau disebut, jelas. Alhamdulillah, tak ada masalah. Selesai dah masalah kita. Tapi dalam kebanyakan kes, ia tidak disebut. Para ulama, apabila mereka melihat ucapan Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, mereka menggariskan bahawa daripada perintah Allah dan ucapan Nabi SAW keluarnya hukum hakam yang berbeza-beza. Hukum hakam yang kita memberi implikasi yang berbeza. Satu, ada perkara yang wajib. Apa maksud wajib? Wajib artinya fard. Difardukan. Diwajibkan. Mesti buat. Kalau tak buat, kita berdosa. Itu wajib. Ini hukum yang pertama. Ada hukum yang para ulama kata namanya wajib ataupun namanya fardu. Kalau nak pergi lebih dalam, ada ulama bezakan pula antara fardu dengan wajib. Nanti kita pening banyak pula, kita ambil pening sikit-sikit je. Ada hukum yang namanya wajib. Mesti kena buat. Tak buat berdosa. Perintah Allah. Yang kedua, ada beberapa perintah Allah dan perintah Rasul yang masuk dalam kategori yang kedua, iaitu kategori sunnah, disunatkan, mustahab, disukai kalau kita buat. Nama dia sunat, nama dia mustahab, namanya tatawwu'. Tatawwu' artinya sukarela, sukarela. Khidmat masyarakat, tatawwu', sukarela. Baik, apa maksud sunat, disukai, sukarela? Artinya perbuatan-perbuatan yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita tidak berdosa. Sebab tu namanya tatawwu'. Tatawwu' artinya sukarela. Siapa nak buat, dia buat. Siapa tak mau buat, tak apa. Ini kategori yang kedua. Ada perintah yang masuk dalam kategori sukarela. Larangan pula. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW melarang daripada sesuatu perkara, ada larangan yang bererti haram. Haram maksudnya apa? Mesti tinggal. Kalau kita buat, kita berdosa. Itu haram. Perkara-perkara yang haram kita buat, kita berdosa. Ada perkara pula larangan, tapi larangan itu bukan haram, larangan itu makruh. Apa maksud makruh? Makruh maksudnya dibenci. Kalau kita tinggal, kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat juga perkara-perkara makruh, kita dianggap tidak berdosa. Makruh lawannya sunat tadi, mustahab. Yang tadi buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Yang makruh pula terbalik. Buat tak dapat dosa. Tapi kalau tinggal dapat pahala. Ini dua berlawanan. Makruh dan juga sunat. Orang Melayu panggil sunat yang famous kepada kita. Tapi dalam kitab-kitab fiqh banyak digunakan istilah mustahab. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah ni pula kategori buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Buat pun tak dapat apa, tak buat pun tak dapat apa. Hukumnya namanya harus. Ataupun mubah. Ibahah. Ibahah boleh buat, boleh tak buat. Ini hukum hakam yang 5. Apabila dah ada hukum hakam yang 5 ni, maka para ulama apabila mereka melihat dalil, mereka akan letakkan dalil dalam hukum hakam yang 5 ni mengikut Al-Quran
dan juga hadis Nabi SAW. Ini kepakaran yang susah. Kepakaran yang sangat susah. Nak membezakan antara wajib dengan haram senang lah kan. Takkan kita tak boleh beza antara solat dengan main judi. Yang tu satu wajib, yang tu satu haram. Senang, mudah. Tapi nak membezakan di antara wajib dan juga sunat, susah. Dua-dua perintah. Perintah mana nak masuk kategori wajib? Perintah mana nak masuk kategori sunat? Ini susah. Ini bukan perkara mudah. Demikian juga, nak membezakan di antara makruh dan juga haram, susah. Larangan mana yang haram? Larangan mana yang makruh? Macam mana nak bezakan dia? Susah. Antara wajib dengan sunat, antara haram dengan makruh, sangat dia ada benda yang complicated dalam agama. Ada perkara yang jelas. Sebenarnya banyak perkara yang jelas dalam agama. Kalau nak lihat, banyak perkara yang jelas. Solat kan sebagai contoh. Apa rukun solat? Pertama, siapa nak jawab ni? Kita boleh buat quiz Dr. Rozami. Rukun solat. Siapa ingat rukun solat? Patutnya, kalau tak ingat pun tak salah tuan-tuan. Sebab saya pasti tuan-tuan takkan tinggal rukun solat. Kadang-kadang kita tak tahu yang itu namanya rukun, tapi kita buat kan. Kita cuma tak ingat itu rukun je. Tapi kita buat. Selagi mana kita buat, tuan-tuan tak hafal pasal rukun, solat tu sah. Jangan tinggal rukun je. Kita belajar kat sekolah-sekolah dulu kan, rukun solat ada 13. Berdiri betul. 13, siapa jawab? Tepat. 13. Berdiri betul. Takbiratul ihram, nombor 2. Nombor 3, sila jawab tanpa Google. Google tak cia main tipu. Diri betul. Takbiratul ihram. Nombor 3, membaca Al-Fatihah. Nombor 4, rukuk dan juga tumakninah ketika rukuk. Nombor 5, i'tidal. Mesti i'tidal. Tak boleh sujud terus. Siapa rukuk, down all the way sujud, batal semayang. Rukuk, i'tidal dulu. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Lagi sujud ke satu lagi, lepas tu apa lagi? Ada tasyahud akhir. Selawat, salam. Salam ke atas, selawat dan juga mengucap tasyahud, kemudian salam ke atas Nabi SAW dan tertib mengikut uturan, mengikut urutan satu persatu. Tak boleh lebihkan, dahulukan sujud sebelum rukuk dan sebagainya. Clear? Betul ke begitu? Betul. Tetapi para ulama di kalangan mereka ada pula perbezaan pandangan tentang rukun solat ni. Wajib mesti buat semua tak? Mesti buat semua. Tapi apakah semua wajib? Di sini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama. Apa khilaf dia? Salah satu khilaf dia, selawat ke atas Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i kata wajib. Mesti buat, wajib. Tak buat tak sah semayang. Mesti selawat. Satu. Kerana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, ucap selawat dan salam ke atas Nabi. Wajib bila? Itu perintah. Bila wajib? Wajib dalam solat. Mesti ucap selawat kepada Nabi SAW dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab lain pula kata tak wajib. Baguslah selawat sebab Nabi ucap. Tetapi tak ada hadis yang betul-betul Nabi SAW perintahkan para sahabat mesti ucapkan selawat sebelum bagi salam. Yang perintah umum sebahagian mazhab itu tak ada. Maka hukumnya tak wajib. Nak buat boleh buat, tapi dia bukan rukun. Beza pandangan. Membaca surah Al-Fatihah, wajib ke tidak? Wajib. Ada hadis Nabi SAW kata, la salatin liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Dalam ayat lain pula Allah Subhanahu wa taala kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Dalam mazhab Hanafi kata kalau tak baca Al-Fatihah tidaklah membatalkan solat. Dia bukan fardu. Imam Syafi'i kata wajib, mesti baca Al-Fatihah. Khilaf lagi. Masuk dalam Fatihah tu pula. Masuk dalam Fatihah ni. Bismillah. Wajib baca ke tak wajib baca? Mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Bismillah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah wajib baca.
Tak baca, batal semayang. Batal semayang. Mazhab Maliki pula kata tak. Nabi tak baca Al-Fatihah. Nabi tak baca Bismillah. Berdasarkan hadis, para sahabat tidak mendengar Nabi SAW membacakan Bismillah sebelum Al-Fatihah. Mazhab lain pula kata, Hanafi pula kata baca tapi pelan. Jadi artinya, antara wajib dengan sunat ni sebenarnya ada perbincangan yang sangat besar di sisi para ulama. Nanti kita boleh ceritalah kemudian kalau ada masa tentang cara nak kompromi, cara tak mau bergaduh dengan orang. Tapi ada khilaf. Ada khilaf di antara mereka. Wajib yang mana? Sunat yang mana? Nabi ada perkara yang Nabi SAW selalu buat, tak tinggal. Solat witir sebagai contoh. Nabi tak tinggal langsung. Tapi hadis Nabi SAW kata solat fardu 5. 5 solat yang difardukan. Dalam banyak hadis lain 5 difardukan. Tapi witir dia datang package lain. Package lain, hadis yang lain. Tak combine dengan 5 tu. Dan Nabi tak pernah tinggal setiap malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata itu menunjukkan witir tak wajib lah. Dia tak wajib. Dalam mazhab Hanafi, witir wajib. Jadi wajib, maka sebahagian pada mereka berpandangan dia wajib yang mesti dikerjakan setiap malam kecuali untuk musafir. Itu tentang wajib dan juga sunat. Demikian juga haram dan makruh. Apabila Nabi SAW melarang melakukan sesuatu, para ulama berbeza pandangan juga. Haram ke makruh? Haram ke makruh? Mereka berbeza pandangan bila Nabi larang. Nabi SAW larang siapa yang makan bawang putih, bawang, jangan datang ke masjid kami. Jangan datang ke masjid. Ulama berbincang, haram pergi masjid ke makruh pergi masjid? Haram artinya, kalau lepas makan bawang, gugur kewajipan solat jemaah kepada dia. Gugur kewajipan solat berjemaah tu, dia tak payah pergi. Bagi yang anggap wajib lah. Itu pun khilaf juga. Semayang jemaah, kalau duduk saja wajib ke sunat? Khilaf lagi. Ada yang kata haram. Haram artinya, tak boleh lah. Kalau dah makan bawang, tak boleh pergi masjid. Orang yang isap okok, dia kalau kias dengan bawang, sedap lah dia kata. Isap okok yang pasal tak payah pergi masjid terus. Ada mazhab begitu. Mulut busuk, jangan pergi masjid. Ada mazhab yang kata makruh. Makruh artinya, boleh kalau nak pergi, tapi itu perbuatan yang tak baik. Tinggalkan lebih baik. Makruh dan juga haram. Khilaf lagi tentang harus dan juga makruh pun khilaf. Bila cerita bab khilaf ni banyak. Contoh kan, ada hadis yang mana Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Ada hadis Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ada hadis larangan berdiri pula ketika minum. Ada hadis Nabi SAW larang kencing dalam keadaan berdiri. Ada hadis tentang kencing dalam keadaan berdiri pula. Maka di sini para ulama khilaf. Ni mana satu nak letak ni? Makruh ke harus? Imam Syafi'i rahimahullah dia ada kaedah yang baik lah. Yang mana Imam Syafi'i kata dalam kebanyakan kes begini, kadang-kadang kalau Nabi buat sesuatu, kalau Nabi buat, itu bukan makruh. Nabi takkan buat perkara yang dibenci. Artinya bila ada dalil, ada hadis Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri ketika Nabi minum air Zam-Zam. Setelah Nabi SAW menunaikan tawaf, artinya minum berdiri itu tak boleh jadi makruh. Kaedah Imam Syafi'i. Kalau Nabi buat tak boleh jadi makruh. Larangan pula macam mana? Mungkin larangan itu di sudut adab. Di sudut adab kesopanan dalam beberapa situasi duduk lebih baik. Jadi hukum yang 5 ni jelas. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi nak letak mana satu dalam kategori yang mana? Oh, di sini para ulama mereka ada perbezaan pandangan yang sangat menarik untuk dikaji. Sangat menarik untuk dikaji. Jadi itulah secara ringkas tentang hukum hakam yang 5. Terima kasih. Allahumma barik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai background atau basics berkenaan mazhab dan terma-terma berkaitan. So Ustaz dah jelaskan apa itu mazhab, history of mazhab, kenapa punca perbezaan mazhab tu terlahir, sumber-sumber dalam mazhab dan juga hukum-hukum
untuk al-ahkam al-khamsah, hukum-hukum untuk menetapkan fiqh. Baiklah, sekarang kita pergi ke sesi kedua ni, iaitu isu-isu semasa berkaitan mazhab. Kalau kita, sebab kita aim untuk habis before 5:40, InsyaAllah kalau kita tak dapat habiskan semua soalan, sebab Alhamdulillah banyak soalan kita dapat, tapi mungkin Ustaz boleh datang untuk part 2 insyaAllah in future date. Boleh Ustaz? Kita sambung on later date kalau soalan-soalan. Boleh kot, boleh insyaAllah. Kalau ada masa nanti kita sambung insyaAllah. Boleh. Okay. Baik, jadi sebelum kita sentuh lebih mendalam berkenaan isu-isu semasa, saya rasa ada bagusnya kalau Ustaz boleh terangkan dulu etika ataupun adab dalam berbeza pandangan. Sebab kalau kita tengok sekarang ni ramai orang kita, dia especially bila bercakap, bila berdiskusi berkenaan mazhab ni, mereka selalu end up bergaduh. Jadi boleh Ustaz, sebelum kita move to soalan-soalan daripada para peserta, kalau Ustaz boleh jelaskan etika dan adab dalam berbeza pandangan? Sila Ustaz. Okey, terima kasih Dr. Zaimi. Ada soalan yang menarik ni tentang perbezaan khilaf dalam solat kan. Nanti depan ni lah kita jawab soalan tu, macam ada soalan dekat chatting yang best ni. Baik, sebelum tu tentang etika apabila berbeza pandangan. Sebenarnya antara etika yang mesti kita sentiasa pegang dalam berbeza pandangan adalah melihat sudut perbezaan itu apa sebenarnya. Saya tak kata yang jangan berbeza langsung. Tak. Ada perkara yang mesti berbeza dan mesti berkeras di dalam berbeza pandangan. Sebab itu kalau kita melihat para ulama dalam tulisan-tulisan mereka, kadang-kadang mereka sangat keras dengan sebahagian kelompok yang mereka tahu kelompok itu merosakkan agama. Mereka akan keras. Perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang kelompok sufi falsafi, atau tentang kelompok sufi yang kononnya mendakwa mereka tak perlu mengikut agama Allah, tak perlu mengikut syariat Nabi SAW lagi dan sebagainya. Syafi'i rahimahullah keras dengan mereka. Ada Imam Malik rahimahullah sangat keras terhadap ahli kalam, orang yang membahaskan ilmu akidah daripada sudut logik semata-mata, ataupun dia letak nas tu kena ikut logik, membahaskan nas daripada logik akal. Imam Malik sangat keras lawan dengan mereka sehingga mengkafirkan mereka. Imam Ahmad rahimahullah sangat keras dengan Mu'tazilah. Beliau sangat keras dengan Mu'tazilah, yang mana beliau disiksa, Imam Ahmad dipenjara sebab tak mau ikut mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad lawan habis-habisan sampai dia dipenjarakan kerana dia dipaksa untuk kata Al-Quran itu makhluk Allah. Allah tak ada sifat kalam, tak ada. Itu makhluk yang Allah cipta. Imam Ahmad tolak. Imam Ahmad kata tak, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk ciptaan Allah, dia kalam. Mereka keras dalam bab itu. Demikian juga Imam Ahmad dan juga Imam Malik rahimahullah, mereka keras dengan orang yang menyebarkan hadis palsu. Meskipun sebahagian daripada orang yang menyebarkan hadis palsu itu orang alim. Ada orang yang alim dalam qiraat, ada orang yang alim dalam fiqh, tapi sebarkan hadis palsu. Imam Malik dan Imam Ahmad keras dengan mereka, membantah mereka. Jadi pertama sekali, ia diakui ada perkara khilaf yang para ulama bersikap keras. Para ulama membantah bersungguh-sungguh dalam isu-isu yang kita sebut tadi. Bila dia melibatkan i'tiqad, bila melibatkan asas-asas dalam agama, ini kena keras. Kalau di dalam kalangan masyarakat kita pun ada juga, kalau kita dengar ada orang dia kata pandangan yang seperti, oh biasa ni orang-orang tarikat yang melampau lah, yang ekstrim. Kamu yang pergi solat ni bukan tahu solat kamu Allah Ta'ala terima ke tak, kok ada najis sedikit yang melekat ke, tak hilang ke, kamu pergi solat tak sah. Dia tak solat terus. Dia tak solat, dia beritahu ke orang pula, solat ni pun belum tentu sah. Ini tak boleh diterima. Khilaf macam ni khilaf yang tertolak. Kalau ada orang dia mendakwa yang dia dapat mimpi, dia pergi ke tahap lain dah, dia bukan lagi syariat, dia dapat tahap dia lain daripada orang biasa, dia pergi ke tarikat, dia pergi ke hakikat, dia pergi ke ma'rifat.
pada dia bersatu dengan Tuhan. Ini semua perbezaan yang tak boleh berlebih kurang. Ini kufur. Ini kufur. Para imam, para ulama, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi memberikan pandangan yang sama. Siapa yang mendakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad. Kalau dia dakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad. Oh, hampa orang syariat buat begini. Kami bukan syariat dah. Tak ikut dah macam ni. Dia kufur. Jadi ada khilaf yang tak boleh diraikan apabila dia melibatkan asas-asas agama. Bila dia melibatkan asas agama. Macam kita sebut tadilah. Dia bawakan hadis-hadis palsu, dia bawa kaedah yang tak ada langsung dalam agama, dia tolak hadis, dia pegang mimpi tok guru dia. Ini semua tertolak. Tetapi bagi orang yang mengikut salah satu daripada mazhab-mazhab yang mu'tabar, dia ikut mazhab-mazhab, pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hambali dan sebagainya, ini memerlukan toleransi. Kenapa toleransi? Kita telah bersama bersetuju pada perkara yang lebih utama, lebih besar daripada itu. Kita bersetuju bahawa Allah Tuhan kita. Kita bersetuju bahawa Nabi Muhammad Rasul kita. Kita bersetuju bahawa wajib mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Kita telah bersetuju, semua pengikut mazhab ni lah, telah bersetuju bahawa hukum hakam daripada Sunnah itu boleh dikeluarkan dan diamalkan. Kita bersetuju bahawa apabila ijma' para ulama, ijma' ini adalah terpakai oleh semua orang. Jadi bila kita dah bersetuju pada perkara-perkara yang besar ni, rukun Islam kita bersetuju, rukun iman kita bersetuju, tentang perkara-perkara utama dalam solat bersetuju. Kalau ada perbezaan-perbezaan yang begini, saya dah keluarkan dah tadi ya. Saya bukan suruh kita bertoleransi dengan semua orang. Orang-orang tarikat yang ekstrim, orang-orang yang anggap dia boleh keluar daripada syariat Muhammad, orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu dan kisah-kisah khurafat, tak boleh toleransi, tolak. Kaum liberal yang menganggap semua agama ni sama nilai, tak boleh toleransi, tolak. Tapi apabila mazhab-mazhab yang berbeza dalam Islam memerlukan toleransi. Apa maksud toleransi? Apa maksud kita menerima kepelbagaian? Artinya, semua orang berhak memberikan pandangan masing-masing dan mengikut pilihan masing-masing. Semua orang boleh. Jadi ini mesti diraikan. Ini pertama sekali. Semua orang boleh mengikut pandangan masing-masing. Tidak ada paksaan untuk mengikut mana-mana pandangan. Dan janganlah dikafirkan orang yang tak mau ikut pandangan kita ataupun disesatkan mereka. Jangan begitu. Jangan kafirkan, jangan sesatkan mereka. Orang berhak mengikut apa-apa pandangan. Dan juga orang berhak untuk menyatakan apa-apa pandangan yang dia nak. Dia boleh nyatakan apa-apa pandangan yang dia nak, dia boleh ikut apa pandangan yang dia nak. Inilah toleransi yang dituntut di dalam agama. Dengan harmoni lah. Jangan maki orang, jangan sebut perkara yang orang tak sebut, jangan fitnah orang. Tetapi hak untuk mengikut mana-mana mazhab mestilah dikekalkan dan diberikan kepada semua orang. Tak boleh bantah, tak boleh paksa. Kalau bermusafir kan, bermusafir. Semua orang bermusafir. Nak solat jamak antara Zuhur dengan Asar. Ini jadi kan kadang-kadang naik bas, pergi haji, perjalanan jauh, nak jamak antara Zuhur dengan Asar. Majoriti mazhab Syafi'i kata nak jamak, kita jamak, bas tak payah berhenti, sambung jalan. Okey, sambung jalan tak payah berhenti. Sebab mazhab Syafi'i, waktu Zuhur nak habis lah boleh jamak dengan Asar, jalan. Orang mazhab Hanafi ada 3-4 orang dalam bas. Orang mazhab Hanafi kata berhenti, tak boleh, kena semayang Zuhur juga, baru sambung jalan nanti. Zuhur dulu, baru sambung jalan. Apa perlu buat? Di sini, menuntut toleransi lah. Pada dia, dalam mazhab Hanafi, wajib semayang pada waktunya. Tak boleh jamak. Jamak hanya ketika berada di Arafah dan juga Muzdalifah pada waktu malam. Itu ya jamak mazhab Hanafi. Arafah jamak Zuhur dengan Asar, Muzdalifah jamak Maghrib dengan Isyak. Selain itu tak ada jamak. Pada mereka kena semayang ikut waktu. Ini menuntut toleransi lah. Orang mazhab Syafi'i dia kata, tak apa, kami tak mau semayang, kami nak jamak lah sekejap lagi. Waktu asar kami semayang. Tapi jangan paksa orang mazhab Hanafi untuk ikut mazhab kita. Jangan paksa. Yang kata, tak apa, ada majoriti mazhab Syafi'i, bas kita jalan terus, hampa Hanafi, hampa punya pasal, jangan semayang. Tak boleh begitu. Di sini menuntut toleransi. Toleransi dalam menerima kepelbagaian. Amalan dan sebagainya.
Demikian juga dalam solat. Dalam solat, sebagai contoh, baca bismillah sebelum Fatihah dengan kuat ataupun pelan. Jadi kalau orang yang bermadhab Syafi'i, dia membaca Fatihah dengan mesti baca Fatihah sebagaimana baca bismillah. Sama. Sebab bismillah sebahagian ayat daripada Al-Fatihah. Macam mana hang baca Fatihah, begitulah hang baca bismillah. Imam mazhab Maliki. Imam tu pula dia tak baca bismillah langsung. Dia start, memang tahu betul. Kita boleh dengar dia bisik-bisik pelan-pelan. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia tak ada bismillah terus. Wa ana minal muslimin, lepas tu terus dia alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengar, kita terkejut. Memang betul dia tak baca bismillah. Apa nak buat? Menuntut toleransi. Siapa yang beranggapan bismillah tu wajib, dia baca. Siapa yang beranggapan bismillah tu tak wajib, dia tak baca. Kalau mengikut mazhab kita, semayang dia tu tak sah dah sebab dia tak baca bismillah. Kalau mengikut mazhab dia pula, baca bismillah tu bid'ah, pi tambah benda yang Nabi tak baca. Nampak tak? Dia tricky ni. Sebab akhirnya Al-Quran dah lengkap. Nabi SAW dah wafat. Jadi apa erti toleransi di sini? Toleransi artinya apa yang hang pegang, hang amalkan. Apa yang aku pegang, aku amalkan. Hang rasa membacanya dengan kuat itu bid'ah. Hang katalah dia bid'ah, hang punya pasal. Aku kata tak baca solat tu batal solat. Aku kata kalau tak baca bismillah membatalkan solat. Toleransi. Sebab pandangan kita diwajibkan ke atas kita, tak diwajibkan kepada dia. Kalau kita kata tak baca bismillah tu tak sah solat, ya. Kalau kita tak baca, tak sahlah solat kita. Tapi jangan kita pergi hukum solat dia tak sah. Aku kalau tak baca bismillah, batal solat aku. Sebab pada aku dia wajib. Dia rukun. Sebahagian daripada Al-Fatihah. Kalau dia tak baca, kita jangan kata solat dia tak sah. Samalah juga dengan orang yang, terjumpa sebahagian orang yang lelaki yang tiba-tiba nampak lutut dia, ataupun nampak paha dia sikit. Nampak paha dia sikit ketika dia solat. Ikut mazhab Syafi'i, mazhab kita lah, orang kita, batal lah solat dia. Mazhab dia anggap tak batal. Jadi, ini semua menuntut sebagaimana saya sebut tadilah, dua perkara. Perkara pertama, kebebasan untuk beramal mengikut apa yang dia nak amal pada bab amalan individu. Ada bab bukan individu, nanti kita boleh cerita lain kali lah. Yang kedua, kebebasan untuk menyatakan pandangan masing-masing. Masyarakat kita ni kena matang. Dalam banyak bab kita boleh matang. Kita boleh dengar perbezaan pandangan dalam banyak bab. Politik telah bagi kita pecah belah kan. Di negara kita contohnya pecah belah yang tak masuk akal punya, tak pecah belah. Kita melalui zaman yang orang anggap kawan tu kafir. Selang beberapa tahun lepas tu pula, tak, kawan tu tak kafir. Selang beberapa tahun lepas tu pula, kawan tu ajaran dia sesat. Selang beberapa tahun lepas tu pula, kawan tu tak, ajaran dia tak sesat, dia saudara kita, kita sama. Selang beberapa tahun lepas tu pula, kita sama tapi kita beza sikit. Kita telah, masyarakat kita kalau kita kata tak matang kan, mereka telah dihidangkan dengan ini untuk sekian lama. Kalaulah kita kata bagi pandangan yang berbeza ni buat pecah belah, tak, kita telah pecah belah disebabkan perkara yang lain dengan pecah belah yang sangat lama dan sangat teruk. Itu diterima oleh semua orang. Dulu saya kecil-kecil kan, saya selalu pergi tengok bola dulu. Dululah, masa dulu sebelum JDT, sebelum Piala Malaysia tu jadi JDT punya liga kan. Dulu-dulu, 15 tahun dulu, kita rajinlah pergi stadium tengok bola. Lah ni tak payah tengok lah, dah tahu dah siapa menang tiap tahun kan. Dulu-dulu. Pergi stadium tu kan, ramai orang maki tau. Orang kata sukan menyatu padukan rakyat Malaysia kan, tipu lah. Kalau Malaysia main menyatu padukan lah, tuan-tuan pergi tengok bola negeri-negeri main ni, maki. Semua negeri sama ya. Orang ni Penang dengan Kedah lah. Penang maki Kedah, Kedah maki Penang. Tiap kali lawan macam tu, maki je. Pecah belah orang. Pecah belah dalam stadium je. Balik tu okey. Yang bestnya dia pecah belah dalam stadium ni, dia lawan maki masa tu je. So, dia balik okey, dia boleh pergi kenduri, dia boleh jumpa orang. Ini pecah belah berlaku di mana-mana. Dalam banyak konteks, politik orang bergaduh, sukan orang bergaduh dan sebagainya. Agama ni kadang-kadang kita kena mengelakkan pergaduhan lah. Mengelakkan pergaduhan.
jaga dia dalam suasana yang harmoni. Perbezaan sedikit sebanyak dalam hukum ni sebenarnya tak ada masalah. Perbezaan boleh diterima. Asalkan semua mengikut mazhab-mazhab yang muktabar dan fatwa-fatwa sahabat yang muktabar. Muktabar ni artinya apa? Adalah salah satu di antara mazhab Islam pegang. Kalaupun bukan mazhab yang 4, adalah mazhab lain yang pegang. Adalah fatwa sahabat yang diterima. Itu okey. Tapi apabila perbezaan pandangan melibatkan berbeza pada asas-asas agama, yang ni tak boleh terima. Itulah sedikit sebanyak pandangan saya. Jangan paksa orang ikut pandangan kita lah. Kalau tuan-tuan ingat dalam debat saya dengan Abu Syafiq dulu, saya tekankan benda yang sama. Kita tak boleh marah, sebagaimana kita tak boleh paksa orang untuk menerima pandangan kita, demikian juga kita tak boleh paksa orang untuk menerima, kita tak boleh, dua-dua belah tak boleh. Kita tak boleh paksa orang untuk semua kata ini sunnah. Kita juga tak boleh paksa orang untuk semua kata ini bid'ah. Kalau kita pegang itu sunnah, kita kata dia sunnah. Orang lain pegang amalan itu bid'ah, dia kena kata itu bid'ah. Jadi perbezaan begini mesti diraikan. Tak ada mazhab. Ada orang kata macam ni, dalam bab khilaf ni tak boleh tolak, kena terima semua sekali. Salah tu. Kalau terima semua, bukan khilaf. Terima sepakat semua orang kena terima, itu bukan isu khilaf. Itu isu yang disepakati. Solat fardu wajib, ya semua orang terima. Puasa wajib, semua orang terima. Tapi nama kata khilaf, mesti ada orang buat dan ada orang tak buat. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Ada orang kata makruh, ada orang kata harus, ada orang kata sunat, ada orang kata wajib. Itulah khilaf. Ada orang kata bid'ah, ada orang kata bid'ah, ada orang kata sunnah. Inilah toleransi, inilah sebenarnya khilaf. Jadi kena menerima kepelbagaian dengan hati yang terbuka. Jadi itulah komen saya untuk soalan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, saya setuju kalau kita ikut apa yang Ustaz terangkan tadi, insya-Allah kita tak akan berbalah-balah dalam bagi pandangan dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak dapat soalan-soalan Ustaz, dan saya rasa kalau kita kumpul, kita buat part 2 memang cukup kalau 1 jam setengah, nada 1 jam setengah. Kebanyakan soalan kat sini yang saya nampak ialah berkaitan dengan mazhab school of thoughts in terms of theology, dan bagaimana teologi ini mempengaruhi perkembangan faith. Tapi memang itu satu topik yang besar. Kita tak ada masa untuk fokus benda tu untuk part 1 ni. InsyaAllah kita akan bawa ke part 2 nanti. Tapi yang untuk part 1 ni kita nak fokus on isu-isu spesifik untuk mazhab fiqh. Jadi kalau kita pergi ke soalan pertama daripada WhatsApp. Ni soalan daripada one of our sister. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kalau ada kesempatan saya nak minta Ustaz jelaskan perbezaan pendapat dari segi aurat perempuan dan pemakaian tudung, jilbab dan burqa. Bab ni mungkin kita boleh buat sesi lain yang lebih panjang lah untuk cerita perbezaan pandangan dalam bab ni. Cuma asalnya sebahagian ulama berpandangan mereka perempuan diwajibkan dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, semua dia mesti tutup seluruh tubuh badan dia melainkan muka dan juga dua telapak tangan dia. Dia boleh buka telapak tangan ni, maksudnya bukan ini sahaja. Ini bukan telapak tangan. Telapak tangan ni maksudnya semualah, depan dan belakang, dan juga mukanya boleh didedahkan. Selain daripada tu dia kena illa ma dhahara minha, ulama berbeza pandangan, wala yuznina yakhudna min absarihinna wa yahfazna furujahan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan hendaklah mereka tidak menunjukkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir padanya. Zahir padanya artinya muka dan telapak tangan. Sebahagian mazhab, sebahagian ulama antaranya ulama mazhab Hanbali ada yang mewajibkan perempuan untuk memakai niqab, menutup muka, melainkan dalam situasi tertentu sahaja. Contohnya ketika dalam solat boleh dibuka, ataupun ketika menunaikan haji boleh dibuka kerana ada larangan yang jelas. Tetapi pada pandangan saya sendiri, apabila dibenarkan untuk tidak menutup muka ketika haji, artinya itu bukan perintah wajib. Dia tidak diwajibkan. Kalaulah diwajibkan, artinya mesti kena tutup pada bila-bila masa.
kalau diwajibkan. Tapi kalau dibenarkan untuk buka ketika ihram dan ketika ihram ada lelaki yang bukan mahram dan sebagainya, itu bererti bahawa menutup muka bukan satu kewajipan. Satu, yang pertama. Okey, pandangan yang lebih kuat adalah dia bukan kewajipan. Dia termasuk zina, perhiasan yang boleh dibuka. Tetapi dalam masa yang sama, di antara sunnah Nabi SAW, pakaian para isteri Nabi SAW adalah mereka memakai niqab. Kalau tuan-tuan tengok pakaian orang Gulf kan, mereka pakai niqab dan mereka tak banyak warna yang mereka pakai, kebanyakan warna hitam sahaja, satu warna. Demikianlah pakaian yang mereka warisi zaman berzaman daripada dulu. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam sebahagian riwayat menceritakan dia melihat sebahagian isteri Nabi SAW dari belakang. Dia hanya kenal mereka sebab dulu cara mereka jalan begitulah. Cara mereka jalan daripada zaman tidak diwajibkan lagi untuk berhijab sampailah diwajibkan, begitu cara mereka berjalan. Tetapi nas-nas menunjukkan bahawa setelah diwajibkan hijab, pakaian yang menjadi sunnah isteri Nabi SAW dan para sahabat, mereka menutup muka mereka. Jadi itu isu yang kedua. Muka adakah aurat untuk perempuan? Dia bukan aurat. Pandangan yang paling kuat bukan aurat. Tetapi adakah disunahkan untuk tutup? Ya, disunahkan untuk tutup sebagaimana dilakukan oleh isteri-isteri Nabi SAW dan para sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama berbeza pandangan lagi tentang ma dhahara minha, selain daripada muka dan tapak tangan. Sebahagian ulama, saya ingat saya kalau tak silap saya dalam sebahagian ulama mazhab Hanafi, mereka berpandangan bahawa yang di bawah daripada mata kaki boleh dibuka. Itu juga termasuk bahagian yang susah kalau nak ditutup. Cuma dalam mazhab Syafi'i mesti ditutup. Ini ada khilaf. Majoriti ulama berpandangan yang kaki perempuan juga aurat, mesti ditutup. Tetapi ada beberapa asar daripada para sahabat dan juga tabi'in yang berpandangan itu termasuk perhiasan yang boleh, tapak kaki. Again lah, tapak kaki bukan bahagian bawah sahaja. Tapak kaki, the whole tapak kaki di bawah daripada tumit ni boleh dibuka. Itu yang ketiga. Ringkasnya, pandangan yang jelas pada saya adalah pandangan yang kita peganglah di Malaysia dalam mazhab Syafi'i, yang mana tangan dan muka adalah bukan aurat. Dan seterusnya, pakaian perempuan ni macam mana? Kalau menampakkan bentuk tubuhnya, tak boleh. Boleh tak perempuan pakai seluar? Dalil tak ada larangan. Tak ada larangan artinya boleh. Tapi dia tak boleh pakai seluar ketat yang menunjukkan bentuk badan dia. Yang menunjukkan bentuk shape betul-betul, di mana ada lekuk, di mana tak ada lekuk, di mana kecil sikit, di mana besar sikit kaki dia, itu tak boleh. Kalau dia tak tunjukkan itu, tak ada masalah, boleh pakai. Dan aurat perempuan dalam solat dan di luar solat adalah sama. Jadi untuk perempuan, mudahnya nak jawab secara mudah, kalau perempuan confident nak pakai apa yang perempuan pakai itu untuk solat, artinya perempuan telah menutup aurat dengan sempurna. Kalau tak confident, nak semayang kena tukar dress lain sikit kot, artinya mungkin dia kena tengok balik sama ada pakaian dia tutup aurat ataupun tak tutup aurat. Jadi dia punya mekanisme tu senang. Tapi kalau dia dah tutup dah betul, dia dah tutup dengan tutup betul, pakai jubah panjang sebagainya, tapi dia tetap tak confident sebab dia ikut budaya Melayu. Nak semayang kena pakai kain telekong putih, tak apalah, bolehlah bawa lah kain telekong putih tu pergi ke mana-mana untuk semayang. Jadi ringkasnya begitulah. Boleh tak pakai seluar? Boleh, tapi jangan bagi nampak lekuk-lekuk dekat mana yang macam saya sebut tadi lah. Boleh tak nak pakai t-shirt? Boleh pakai t-shirt, tak ada masalah. Boleh tak nak pakai tudung pendek? Boleh, tudung pendek pun boleh. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Al-Quran kata hendaklah mereka memakaikan tudung mereka sehingga menutup juyubihinna, poket-poket mereka. Sebahagian ulama berpandangan bahawa itu artinya ni kena tutup. Kena tutup sehingga tutup dia punya apa nama? Neck, apa nama ni? Apa bahasa Melayu apa ni? Ini ni kat baju ni apa kita panggil ni? Lupa dah. Collar. Collar. Ya, lupa collar. Baik. Hendaklah mereka tutup tudung tu. Al-Quran kata tutup sampai tutup collar. Kenapa Al-Quran kata tutup sampai tutup collar? Sebab zaman jahiliah dulu mereka pakai tudung, dia ikat. Diikat jadi nampaklah tengkuk. Maka perintah Al-Quran tak pakai sehingga tutup collar baju, tutup. Jadi itu perintah untuk perempuan. Perlu tak pakai sampai tutup dada? Tak nak pakai sampai tutup dada pun tak apa. Yang penting jangan nampakkan shape dada dia.
Sama ada ditutup dengan tudung ataupun ditutup dengan baju yang sehingga menutupkan bentuk, tak ada masalah, memadai. Untuk orang tua artinya qawaid. Dia dah tak ada niat dah nak kahwin. Dia 70 lebih ke, 80 lebih ke. Dia tak ada niat dah untuk kahwin dan dia memang orang tua. Orang jumpa dia baru orang panggil tok. Orang muda-muda lah, orang tua-tua nak panggil tok melampau lah. Orang muda-muda panggil dia tok dah tua-tua. Maka bolehlah dia tidak menutup sepenuhnya. Kalau nampak sikit, dia hanya pakai kerudung sedikit, dah memadai untuk dia, untuk orang tua. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan. Tapi kalau orang tua 70 lebih, dia punya dress up ni memang macam, okay, kalau dia tak kahwin lagi, orang nanti mengorat dia lah dengan blinking barang emas macam-macam. Oh, itu dia kena tutup betul lah. Cuma kalau tua yang qawaid, yang memang tak ada lah, nampak macam dia nak kahwin dah, dia pun macam dah tak larat dah, makcik-makcik tua-tua, dia bolehlah sekadar pakai kerudung sikit-sikit, rambut dia boleh tunjukkan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, satu soalan terakhir. Mungkin Ustaz boleh jawab dalam 5 minit. Sebab ini most often ask question Ustaz. Boleh tak kalau kita pegang satu mazhab ataupun kita ubah-ubah mazhab mengikut keadaan yang sesuai? Ubah-ubah mazhab ni bergantung kepada, ubah mazhab ni macam talfiq. Talfiq ni campur-campur mazhab. Sebenarnya ada beberapa isu yang kita kena lihat. Sebahagian pengkaji, okey, bukan ulama mujtahid tapi pengkaji yang dia boleh baca dalil, dia nampak macam dalam bab ni mazhab ni lebih kuat daripada mazhab yang dia pegang. Asalnya dia mazhab Syafi'i sebagai contoh. Ada bab yang dia nampak macam mazhab Hanafi dalam bab ni lebih praktikal sebagai contoh. Dia nak amalkan mazhab Hanafi. Untuk pengkaji boleh. Dalam bab zakat sebagai contoh, dia nampak macam mazhab yang kita ikut ni agak rigid. Dia nak cari mazhab yang lebih luas, dia boleh untuk pengkaji. Demikian juga dalam bab-bab yang lain. Mazhab yang kita ikut ni nampak macam tidak memberi jalan keluar di sini dalam bab, terutamanya dalam perbankan Islam sebagai contoh. Ramai ulama yang beralih mengikut pandangan mazhab Maliki dan Hanafi kerana dia agak lebih longgar di situ. Untuk pengkaji ada maslahah, boleh. Untuk orang awam, mereka mengikut guru yang mengajar mereka. Guru ni kita pun tak tahulah, guru tu kalau dia ikut 100% mazhab Syafi'i lah yang kita belajar. Kalau guru tu dia ikut mazhab campur-campur, dia pengkaji juga, itulah yang kita belajar daripada dia. Orang awam tak diwajibkan mengikut mazhab secara spesifik, tak wajib. Dia hanya belajar agama sekadar kemampuan dia, dengan guru dia ajar dia ikut. Cuma tak boleh campur-campur mazhab untuk menyenangkan diri kita semata-mata tanpa mengambil kira dalil. Itu tak boleh. Dia tengok dalam banyak-banyak mazhab ni paling senang, dia ambil dalam bab ni. Tengok mazhab lagi satu, dia nak ambil bab ni pula yang paling senang, itu tak boleh. Mesti mengikut dalil. Dan dia tak boleh main-main dengan mazhab untuk cari jalan keluar. Contoh kan, satu contoh. Dalam mazhab Maliki, rukun kahwin 5. Rukun kahwin 5 kan? Laki, perempuan, akad, mahar, wali. Okey, ada 5. Laki perempuan tolaklah, kalau tak tolak tepi. Okay, settle. Laki perempuan, memang laki perempuan lah. Laki tak boleh kahwin, tak sah. Tak kira lah, dia buat upacara dalam masjid kan, memang tak sah juga. Perempuan dengan perempuan pun tak boleh kahwin. Mahar, akad dengan wali. Baik. Mengikut sorry. Okey, mahar, akad dan juga saksi. Sorry, mahar, akad, wali, saksi. 3, lupa dah. Okey, akad, wali, saksi. 3. Baik, akad, wali, saksi. Baik, ini 3. Tolak laki perempuan tak sebelah tadi. Akad mesti ada ijab kabul, wali dan juga saksi. Baik. Mengikut mazhab Syafi'i, ketiga-tiga ini mesti ada. Tak boleh hilang. Mesti ada akad, mesti ada wali dan mesti ada 2 orang saksi. Kalau tidak, perkahwinan dianggap tak sah. Laki perempuan dah ada lah tadi, tak sebelah. Ni cerita pasal 3 rukun ni. Mengikut mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki, saksi tak diperlukan. Saksi tak perlu. Yang penting i'lan. Bagi tahu ke orang perkahwinan dah memadai. Tak perlu saksi pun. Jadi
Imam Malik punya pandangan, ada laki, ada perempuan, ada akad, ada wali yang kahwinkan mereka, selesai dah, memadai. Cukup. Tak perlu ada saksi, tak apa. Ikut mazhab Hanafi pula, saksi kena ada. Kalau tak ada saksi, tak sah perkahwinan. Mesti ada orang saksikan perkahwinan itu. Tetapi, wali tidaklah menjadi rukun. Kalaulah wali dia pergi jauh, hilang wali dia. Dalam hadis disebutkan, la nikah illa biwali. Aisyah meriwayatkan hadis ni. Imam Abu Hanifah ada sedikit pandangan tentang menilai hadis. Pada mazhab Abu Hanifah, tak ada wali tak apa, saksi kena ada. Baik, orang yang ikut mazhab Hanafi, kalau tak ada wali pun, mahkamah boleh membenarkan perkahwinan itu berlaku. Terutamanya bapak hilang. Bapak tu kahwin dengan mak dia, lepas beranak hilang, tak jumpa terus. Ikut mazhab Hanafi, mak dia bagi kebenaran untuk kahwin, dia boleh kahwin dah. Tak payah pergi cari bapak dia. Tak payah. Ikut mazhab Maliki pula, ada wali. Saksi tak ada 2 orang. Tak apa, yang penting ada wali, dah boleh kahwin dah. Mazhab Syafi'i kata, dua-dua kena ada. Wali pun kena ada, saksi pun kena ada, baru akad tu jadi. 3 mazhab. Macam mana kalau orang campur mazhab Maliki dengan Hanafi? Dia fikir, dia pakai logik. Ikut mazhab Hanafi, wali tak payah. Wali letak tepi. Ikut mazhab Maliki pula, saksi tak payah. Saksi letak tepi. Apa yang tinggal? Tinggal laki perempuan akad. Duduk 2 orang, laki perempuan akad, dia kahwin terus. Sah tak sah? Tak sah. Tak boleh. Maka ini yang maksud saya tadi. Bercampur aduk mazhab ni, pengkaji boleh. Orang awam mereka mestilah mengikut para asatizah ataupun para pengkaji yang mengkaji Al-Quran dan juga sunnah dan juga fatwa-fatwa ulama. Dia tak boleh campur sesuka hati. Ataupun orang awam yang ada kemampuan untuk membaca buku-buku fiqh dan dia yakin akhirnya dalil mazhab ni lebih kuat di sini kerana mengikut dalil, itu boleh. Selagi mana tak keluar daripada mazhab-mazhab mu'tabar. Ataupun dia membaca hadis-hadis Nabi SAW, dia baca Sahih Bukhari ke, dia baca Sahih Muslim, dia faham satu hukum. Lepas tu bila dia tanya ustaz berbeza pandangan. Ada mazhab pegang hukum macam kamu percaya ni. Ada mazhab tak pegang. Dia tetap nak pegang macam dia baca dalam hadis. Sebab kena dengan satu mazhab, boleh. Ini semua boleh. Cuma yang tak boleh, mengikut campur aduk mazhab disebabkan syahwat sendiri untuk memudahkan kehidupan dia tanpa disiplin, itu tak boleh. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian Ustaz untuk join kita punya forum pada petang ni. Saya minta maaf sebab kita ada lebih almost like 20 plus questions. Kita akan ambil semua question ni, kita akan simpan dan insyaAllah dalam part kedua nanti kita akan bagi pada Ustaz untuk Ustaz terangkan dan jawab. So Alhamdulillah dalam part 1 ni kita dah go through the basics and the background of mazhab, apa itu mazhab, punca perbezaan mazhab, sumber-sumber hukum dalam mazhab fiqh dan al-hakam al-kamsah. Dan kita sentuh tiga perkara berkaitan isu-isu semasa, yakni etika atau adab dalam berbeza pandangan, sama ada kita boleh berubah-ubah mazhab atau pegang lebih pada satu, dan juga ada satu soalan berkenaan pemakaian dan aurat perempuan tadi. InsyaAllah semua soalan yang lain kita akan simpan dan kita akan bawa ke part 2. Part 2 nanti akan it will be just Q&A saja. Okay, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih pada Ustaz Salman. Jazakallah khair Ustaz. So on behalf of Darul Insan Qatar, saya nak mengucapkan terima kasih pada para hadirin sekalian. Terima kasih pada organizing committee Darul Insan Qatar sebab jemput saya sebagai moderator. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi kedua. Nanti Darul Insan Qatar akan maklumkan tarikh dan waktunya insyaAllah. InsyaAllah kita akan tamat kita punya program dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asina insana illa allazina salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.